Assalamualaikum. Aku nampak ada orang. Tak aku nampak kepala berat-berat ya. Sihat? Bila saya jawab hai, ibu-ibu jawab hello boleh? Hai. Ya, terus. Tahulah seronok kita nak bercerita. Betul tak? Tadi bila bos saya Ustaz Ahmad Zaki cakap ni bukan polis, ini bahagian penguasa yang kat belakang. Lah ya kau. Oh ya. Negeri Sembilan betul. Ibu-ibu, tuan ahli panel, saya bukan orang Negeri Sembilan. Saya baru cuba nak cakap Negeri Sembilan. Saya orang Gempau. Janganlah kau ni. Kita nak bunuh dah ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya mengalung-alungkan ahli panel kita yang tidak asing lagi. Hebat orangnya. Patut kita tampilkan pada hari ini dalam Citra Sri Kandi, wanita pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya perkenalkan sepintas lalu di sebelah kiri saya. Ini pun orang yang kata tidak boleh kita pertikaikan lagi, dan saya banyak juga belajar dengan Datuk dari segi penampilan, keyakinan, dan saya akan berikan iaitu yang berbahagia Datuk Zaidi bin Ramli, pengarah kanan bahagian dasar Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, dan di sebelah kiri Datuk, kenal tak? Alah kau orang tak pukul kau nak kan? Iaitu Ustazah Asni bin Mansur binti Mansur. Maaf tu, saya sebelah tu saya nervous lah tu. Dan di sebelah yang comel, cute kan, iaitu Ustazah Nawiyah binti Abu, penceramah dan pendakwa bebas, juga sama dengan Ustazah Asni tadi. Dan seterusnya yang ujung kat sana, kenal tak? Oh pernah. Yang berbahagia Datin Purina Azmi, usahawan dan pengasas Aura White. Ataupun lebih mesra, tadi saya tanya, Datin Nana ni yang mana? Saya lah Datin Nana. Datin Nana ni adalah panggilan kat rumah. Jadi kita biasakanlah Datin Nana. Boleh Datin? Okey. Tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, saya nak ucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang bagi umur sekali yang hadir pada hari ini. Sebabnya kita berada dalam satu forum Citra Sri Kandi, wanita pilihan Allah. Dalam setiap langkah yang kita ambil pada hari ini, baiklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tinggalkan Allah. Kerana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama untuk membincangkan peranan dan kedudukan wanita dalam pandangan Islam itu sendiri. Saya sebagai moderator ingin mengajak kita semua untuk mendekati topik ini dengan hati yang terbuka dan pemikiran yang kritis. Mari kita renungkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Islam menghormati, memuliakan dan memberikan hak-hak yang setara kepada wanita. Semoga perbincangan kita pada hari ini akan dapat memberikan wawasan yang berharga, dan setiap langkah yang kita ambil mendekatkan kita kepada pemahaman yang lebih baik, supaya kita lebih redha dengan apa yang Allah bagi kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita nak bincangkan pada hari ini topik yang tuan-tuan rasa macam berat, tapi tak. Sri Kandi ni, kalau kita nak tahu, dia ni orang yang gagah, hatinya kuat. Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu kuat tak? Tanyalah kenapa-kenapa. Sebabnya apa? Sebabnya kan ni bawakan orang yang melalui, dan saya yakin panel kita ni yang menempuh kesukaran, yang pernah melalui geranjau kehidupan mereka, dan mereka banyak menempuh dalam apa cabaran untuk sampai ke tahap ini. Justru itu saya nak terus kepada soalan saya kepada Yang Berbahagia Datuk. Datuk dah topuk ni saya risau. Lagi tepus. Datuk Isam tak? Okey tu. Sebenarnya ramai yang kagum dengan Datuk. Saya sendiri pun daripada saya coaching remaja, sampailah saya jumpa Datuk tu. Inilah paling rapat saya dengan Datuk. So boleh tengok dari jauh tu. Hari ni baru saya dapat duduk dengan sebelah dengan Datuk yang paling rapat. Boleh tak Datuk, kita nak tanya dekat Datuk ni, dan ibu-ibu nak dengar dekat daripada Datuk sendiri. Dan saya tahu
peranan sebahagian yang kita katakan Seri Kandi ni tadi, sikit sebanyak dalam hidup Datuk dapat memberi. Telah memberi pun, telah menyokong usaha yang ada dalam diri Datuk sehingga Datuk berjaya pada hari ini. Soalan saya, antara contoh wanita yang Allah dah janjikan untuk masuk ke syurga ni, antaranya seperti Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia, yang orang kata dah dijamin Allah letakkan dalam syurga. Kita nak Datuk ceritakan sebagai seorang lelaki pandangan daripada Datuk sendiri, sebagai lelaki yang Datuk melihat kekuatan wanita itu dapat memberikan pada zaman ini. Zaman tu kita dah sedar, dah lalu dah terlepas. Tapi kita nak bawakan semangat yang ada kepada 4 wanita yang mulia ini untuk dijadikan sebagai role model kita pada hari ini. Boleh tak Datuk huraikan sedikit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang perempuan itu memang lahan, dia tak macam orang lelaki. Kalau orang lelaki kita bagi salam, jawab tak ramai, seorang tapi kuat. Tapi orang perempuan ni kalau kita bagi salam dia ramai tapi tak kuat. Hebat orang perempuan itu. Sampai saya saudara moderator tadi janji dengan dia santai. Cara dia tanya tadi, ini wartawan besok ni. Dia kata dengan saya tadi, kita santai-santai dia tu. Ini cara ni akademik. Terlebih Datuk. Rakan-rakan panelis, perempuan yang saya hormati sekalian. Saya kalau cakap, saya macam ni betul saya. Apa rasa nak hidup, silakan. Dia tak payah. Dalam dunia ni jangan serabut kalau orang. Betul tak? Jangan serabut orang. Tuan nak tidur, perempuan nak tidur, tidur. Saya pun bukan kisah pun. Nak petang macam ni. Saya pernah satu kes, saya pergi satu kelas, saya yang tidur. Sebab saya ngajar, dia punya letih lah tuan. Okey. Saya nak cakap ni 1-2 perkara. Simple tips. Mudah-mudahan harap-harap dapat bawa balik. Selain saya nampak ada goodies bag kat belakang tu merah-merah tu. Agaknya dalam moli putih belakang lepas. Saya rasa. Jadi, perempuan sekalian, dalam sejarah perjuangan Sri Kandi hebat dalam Quran. Kalau saya ambil contoh Siti Maryam, kita baca surah Maryam kan. Lalu orang perempuan yang akan baca surah ni masa dia mengandung. Yang akan ustaz mengandung lama dah, surah ni tak payah baca. Orang perempuan kalau mengandung, satu dari surah dia kena baca ialah surah Maryam. Sayyidatina Maryam ni, dia bukan perempuan biasa. Kenapa bukan perempuan biasa? Sebab dia adalah keturunan Nabi, iaitu Nabi Ibrahim AS. Maka dia dah terbiasa dengan suasana pengabdian diri kepada Allah. Dia bukan macam kita. Jadi hidup remajanya adalah hidup dalam mengabdikan diri kepada Allah. Saya dalam seorang atas ni, mic ni kena sebuah pula. Habis ni, dia nak yang warna biru juga. So kehidupan Siti Maryam ini adalah kehidupan orang yang qanitan, seorang wanita yang qanitan, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia duduk di satu sudut, dia menutup sudut itu, dan dia bersifat seolah-olah sifat seorang lelaki, pakaian bukan pakaian, perwatakan dia itu tidak kelihatan sebagai wanita, supaya dia nak beribadat itu dalam keadaan tidak diganggu. Nampak? Dan akhirnya datang Jibril bagi tahu bahawa dia kena mengandungkan Surya. Walhal dia tak ada suami. Saya bukan nak cerita Maryam sangat ni. Saya nak cerita benda lain. Jap lagi. Dan disitulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut dengan kawan-kawan saya di Jahid masa saya menjadi Arab,
bahawa kita kena jaga wanita. Kan nampak tak ada macam kan? Saya ni tiba-tiba nak jaga perempuan ni wanita, tahu tak sebab apa? Ada seorang alim di Pahang, saya jumpa. Umur 83 tahun. Masa mudanya belajar di Makkatul Mukarramah. Dan beliau menyaksikan hebatnya ulama Melayu ni. Setiap minggu akan ada ulama Melayu sembahyang Jumaat. 7 orang. Bukan dia orang tu duduk sana, dia orang tu duduk sini. Tapi sembahyang Jumaat di sana. Setiap minggu 7 orang. Kalau mati seorang, ada ganti seorang. Harap-harapnya besok kalau mati seorang, Puan moderator ganti. Dia sekarang ni 7 orang ni. Itu kata dia. Mana saya nak beritahukan bahawa lamanya dia duduk makan. So, kita insan kerdil, sifat kita pergi cari orang alim, dapat berkat, dapat bertemu muka sebelum mana-mana pihak itu tiada di dunia ini. Sebab kita ni hendaklah mengikat diri kita dengan ulama. Tapi macam yang Ustaz Mazaki sebut tadi, itu bukan ulama, tuan. Saya dah tengok dah tu. Masa jadi pengarah ni, saya pun pelik juga orang perempuan ni. Yang dia boleh percaya mulut untuk guru pakai cap tu pasal apa? Seorang. Ramai pula meluk dia. Agak bukan lebih kurang muka macam ni lah lebih kurang. Dia muka macam ni, bukan orang Arab. Muka orang macam ni. Jadi, untuk guru ni, saya duduk aja. Tak cakap banyak. Dia suka hamid sikit, dia selawat sikit. Dia kata, Datuk Zaidi, kena jaga wanita. Itu dulu wasiat tu. Saya pun heran juga. Kenapa pula wasiat tu berat sangat? Disebut pada saya ni. Atas saya ni pengarah Jabatan Agama Negeri Sembilan, bukan Jabatan Agama Pahang. Dia kata sebab wanita lahirnya para nabi. Sebab wanita lahirnya para rasul. Kan? Sebab wanita lahirnya para wali. Tetapi ada satu benda sebab wanita juga, lahirnya hantu-hantu. Kita cakap sedap itu dah, Ustazah. Dia seronok. Lahir Nabi, lahir wali. Kita tengok hantu pun dia lahir juga. Tetapi dalam kes Siti Maryam ini, tak perlu lelaki. Perasan tak? Perasan kan? Dia ada lelaki, tapi mesti ada wanita. Maka lahirlah Nabi Isa AS. Tak ada sebab lelaki, hanya pakai sebab wanita. Perempuan faham tak apa saya nak cakap ni? Nampak dari separuh tu dia tengok sayu. Apa pasal? Tadi ada masalah kat rumah. Tengok saya ni orang communication. Dia tengok muka seseorang kan, dia tak puas hati apa tu. Agaknya dia nak tunggu panel 3 orang ni. Nampak gaya tu kan. Tapi lama masa start bagi ni. Dia pendek kan bagi dia orang boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan, menjadikan Isa itu dilahirkan di muka bumi hanya menggunakan asbab wanita. Ke sana? Penting tak? Penting. Kalau pun ada lelaki, anak yang perempuan kandungkan itu, sebab terpentingnya adalah wanita. Sebab itulah orang perempuan ni bila mengandung ni kan, Allah Ta'ala bagi dia pelbagai ganjaran. Kesusahannya lahir anak, habis semua dosa. Lahir anak tu, habis semua dosa. Nampak gaya dalam ni dah tak ada peluang ni. Gaya ni dah tak ada peluang. Tempat atas ni, saya tengok malah tengok, satu kata tak ada peluang. Hanyalah tahu kan. Sebab dia kata, tak perlu asbab lelaki. Poin saya yang pertama ini, saya nak sabitkan tentang satu sifat Allah. Saya nak diri saya, puan-puan sekalian, bawa balik. Jangan risau dalam kehidupan dunia. Kalau tuan-tuan tengok saya ni steady, tuan-tuan tak tahu saya sedang pikul.
Kan anak buah saya masa dia jain, dia tengok saya senyum, peluk. Macam tak ada masalah aja. Dia tak tahu saya pikul apa. Kita dalam kes ini Allah Ta'ala nak mensabitkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat, berkuasa, dan sifat berkuasa Allah Ta'ala itu memberi bekas, akan ada kesan, dan selain daripada Allah Ta'ala tak ada sifat itu. Boleh faham? Sebab dalam sifat 20 yang kita belajar, wajib Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah, esa, sama ada pada perbuatannya, sama ada pada sifatnya, ataupun pada zatnya. Betul? Jadi Allah SWT bersifat dengan sifat kudrat, maka tak ada yang lain dari sifat kudrat. Kalaupun orang Melayu di sembilan yang kata tak ada kudrat, itu sama pada bahasa, tidak pada hakikat. Apabila Allah SWT bersifat dengan sifat kudrat, berkuasa, apa maksudnya? Allah Ta'ala berkuasa mengadakan atau mentiadakan. Nampak ada orang mula selit. Dia punya selit. Alhamdulillah. Ni saya tunggu balik dia nampak. Okey? Boleh nampak yang pertama? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, tak ada yang lain bersifat dengan sifat kudrat, dan sifat kudrat Allah Ta'ala itu boleh mengadakan atau mentiadakan. Boleh faham? Sekarang depan tuan-tuan dan puan ada air kan? Ada air kan? Alhamdulillah. Adakah air mempunyai sifat kudrat? Tak berani jawab. Elok juga jangan jawab. Aku sesat juga. Air tak ada sifat kudrat. Yang ada sifat kudrat siapa? Allah. Saya ngajar tauhid ni. Tapi saya ngajar tauhid ni, saya santai-santai tu. Saya nak perempuan balik sini, jangan kubur-kubur. Kita rasa bahawa yang di dalam keliling kita ni semua ada kudrat. Tak ada. Hukum adat mengatakan seorang perempuan kalau dia nak mengandung, kena ada lelaki itu. Adakah lelaki itu ada sifat kudrat? Tak ada. Allah buktikan bahawa tak ada lelaki pun Maryam boleh mengandung. Boleh faham? So apa yang kita nak kisah sangat dengan alam ni? Itu dia punya hal nak cakap. Boleh dah, Datuk boleh dah cakap. Baru kita ngajar. Tak ada. Tak ada suatu pun makhluk di muka bumi ini boleh memberi bekas perbuatannya melainkan kalau Allah izin. Kalau tuan-tuan perempuan punya perbuatan itu perbuatan jahat dan diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita malu. Kerana apa? Kerana digunakan oleh Allah kita ni untuk buat benda jahat. Tetapi bila Allah Ta'ala menggunakan kita melakukan kebaikan, kita syukur. Alhamdulillah. Kan macam datang petang ni kan? Kalau tak datang petang macam ni, karaoke. Contoh. Sebab itu, mesti kalau dekat-dekat Nabi begitu. Saya tak ada cerita Maryam ni, saya cerita akidah. Sebab ini masalah yang paling besar. Tadi, saya duduk di bahagian dasar. Saat lagi, bahagian dasar ni banyak buat polisi. Saya dan tempoh 2 minggu ni habis semua file jabatan tersebut. Jadi anak buah dia datang ke dia dah takut dah. Kita Datuk Zairi tahu semua. Dia tahu. Almarhum Muntadhar dulu dia ajar saya masuk pejabat baru baca file. Memang saya baca habis saya baca. Jadi dapat satu statistik bunuh diri di Malaysia. Ada 1,000 lebih yang bunuh diri setakat. Tapi dia punya finding itu hebat. 60% yang bunuh diri agak-agak sebut. Tak. Dia dalam dunia ni ada 2 kaum. Kaum lelaki, kaum wanita. 60% yang bunuh diri kaum apa?
60% yang bunuh diri orang lelaki. Tahu tak sebab apa? Sebab perempuan tu. Ingat saya bohong kan? Ngomong tak dia? Tak. Sebahagian nafsu lah, tak semua. Tetapi dalam statistik orang yang menyakitkan diri, 60% itu wanita. Sakitkan diri dia. Ini orang tak ada tauhid, orang yang tak ada iman, tak ada akidah, tak ada pegangan, tak kenal Allah. Itu pegangan. Kita ni perempuan sekalian kena faham bahawa yang menjadikan kita Allah, yang menjadikan kita Allah. Apa saja nikmat yang ada depan mata kita, yang memberi Allah dan menariknya Allah. Allah Ta'ala, dia bagi kita akal, dia bagi kita sebab api halam ni dibagi untuk kita makmurkan. Pakailah. Tapi sama ada berjaya atau tak berjaya, itu bergantung dengan Allah. So, tak ada frustrated, tak ada kecewa. Saya tengok bila saya di Jain dulu, saya buat program Potes Halal. Bila saya balik Jakim ni, dipuji Negeri Sembilan, lama-lama Negeri Sembilan lah negeri yang berjaya meningkatkan pendaftaran persijilan halal dalam kalangan guru Islam. Selalu negeri lain di bawah 30%, Negeri Sembilan 60%. So dia mau study macam mana Negeri Sembilan tu. Bila kita perkenalkan Potes Halal ni, sebenarnya yang banyak buat potes di kampung ni orang perempuan. Saya bagi tahu Datin Nana lah. Saya bagi tak banyak lah, 5,000 je. Untuk dia betulkan lantai sikit. Kalau ada longkang, dia buat longkang yang baik supaya fulfill syarat halal. Akhirnya, wanita-wanita tersebut lepas daripada kesusahan. Daripada jual santan 20 kilo sehari, dia dah mula jual santan sampai 200 kilo sehari. Daripada sebahagian yang jual telur asin daripada 5,000 biji sebulan, dia sekarang ni dah separuh mati ikut dia telur. Dia kena jual 50,000 biji sebulan. Saya tak tahu ikut dia telur macam mana sekarang. Sebab itu saya nak sebut pada perempuan sekalian bahawa walaupun Allah Ta'ala itu bersifat kudrat mengadakan dan menjadakan, tapi Allah Ta'ala berikan keistimewaan kepada kita. Dia bagi kita satu perkara, jangan bergantung dengan sebab. Boleh. Itu yang pertama. Akhir sekali. Nampak Muski dah mention ni. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan wanita. Dan wanita ini bukan saja sebagai seorang manusia, tapi dia adalah sebuah alam. Dia adalah sebuah alam. Ada alam ruh, kemudian lepas alam ruh alam apa? Alam rahim. Orang lelaki tak ada alam tu. Orang perempuan ada alam, tempat satu alam dalam rahim itu, alam rahim. Orang lelaki modifat macam mana pun tak dapat dia, walaupun namanya rahim, sampai 10 tak ada rahim. Sebab itu kewajipan wanita bukan menghina diri. Faham tak? Bukan sifat perempuan sekalian merendahkan diri. Bukan sifat wanita itu mereka merasakan mereka ini tiada apa-apa. Tapi sebagaimana kaum guru tersebut, bahawa wanita ini adalah kejadian yang luar biasa yang wajib umatkan. Maka saya ingat kita nak bincang tajuk yang besar ini, sedikit banyak dapat beri inspirasi kepada umat sekalian. Jangan pernah kecewa dengan susunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu bincangkan takdir ini sikit. Takdir ini berlaku ada kerana Allah Ta'ala bersifat kudrat.
Takdir ni perempuan bukan set up sekarang. Takdir ni Allah set up sebelum jadi. Jadi saya tak ada apa saya nak bangga sebagai pengarah kanan apa tak ada. Sebab dia adalah satu pemberian yang hanya wajib saya syukuri, bukan nak dibangga. So setiap kita ni dah ada perjalanan hidup dia. Siapa yang ikut kuliah saya selalu saya nampak ada 2-3 orang kakak saya dekat dia bertanya. Masa buat botol ni di kilang, dia tak siapkan spesifik dia punya kriteria spesifikasi botol ni semasa tengah buat. Semua dia punya ukuran material ditentukan sebelum buat. Kami Allah Subhanahu Wa Taala dia menjadikan kita ni dah siap. A, B, C, D, E. Maka jangan sama sekali kita bersumut dengan takdir yang berlaku kepada diri. Satu. Dan jangan sama sekali kita bersenda-senda dengan takdir yang berlaku pada orang lain. Yang ini orang perempuan memang payah jaga mulut ni. Saya dah angkat tinggi-tinggi, yang ni nak marah. Oi, kalau bab cerita apa pula macam tu? Apa dan muka dia? Dan dah kosan. Hari ini Allah susun dah banyak risau. Dulu duduk di 13 tahun sampai jadi Timbalan Muslim. Saya pergi ke Jawi 6 tahun. 84 km pergi, 84 km balik. Takdir kan? Elok je saya senyum. Pernah satu ketika tayar saya pergi depan, kita tinggal belakang. Tak percaya. Saya duduk je kat jalan raya. Duit tak ada, apa tak ada. Duduk je. Dengan penuh ketenangan tu. Saya tahu ini benda ni Allah Ta'ala uji saya diam. Sampai lawan datang tolong. Apa nak seserabut ni kan? Yang lucu tak percaya. Yo, tu jadi cerita. So, saya harap puan-puan sekalian yang ada dalam dewan khususnya percayalah bahawa kita dalam susunan Allah. Jangan berumur dengan takdir yang ada pada kita. Jangan main-main takdir orang lain. Apa yang kita kena buat hari ni, kita kena saling kuat menguat antara kita. Boleh? Saya itu je nak cakap pun. Tak ada lah macam ni kau tengoklah. Bawa gegau kata mereka. Tengok kejap lagi. Saya tahu dia orang ni hebat. Saya sebenarnya takut duduk sini ni. Moderator sepatut duduk sini. Kan? Ini hebat-hebat. Saya dah sampai 2 meter saja. Kau pegang betul-betul. Balik jangan masam muka. Saya kat Jawi dulu, datang ni pasangan ada masalah jumpa saya bagi tahu dengan bangga ni, saya adalah kaunselor yang paling berwibawa di Jawi. Dan anak buah saya kat luar tu, memang dia faham, keluar daripada bilik Ustaz Zaidi, mesti senyum. Itu kehebatan dia kata Ustaz Zaidi. Padahal saya paksa dia pun. Sebab dia dah lama untuk katakan, saya paksa dia. Keluar daripada bilik ni, jangan jatuh muka saya. Saya adalah kaunselor yang terhebat di Jawi. Anak buah saya tak pernah kata no. Ui, dia kata kalau masuk bilik Ustaz Zaidi, keluar mesti bahagia. That level. Dia kata, paling tidak pegang tangan sampai kereta. Jauhkan tangan, elok sampai kereta, sampai rumah pegang tangan. Jadi, sebab itulah saya berjaya menjadi kaunselor yang terhebat di Jawi. Dengan paksaan. Jadi, saya minta maaf banyak-banyak. Sebut sentuh-sentuh mana-mana. Hati-hati, minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk atas penerangan berkaitan dengan kita jangan mudah pulana, jangan bertikaikan urusan Allah. Ibu-ibu dapat tak ni? Ibu-ibu dapat tak?
Suka tak? Kenapa ketika Al-Fadhil Ustaz ada Datuk Zaini kita cakap muka ketat je? Yola ni dong. Okey, saya nak tambah satu lagi. Kita ajar belajar senyum boleh tak? Boleh ya? Ikut cara saya. Sobot satu. Sobot elak muncul kan? Dua. Tiga. Ketat macam tu je. Jangan berhenti. Tiga. Nak marah suami kau, nak marah anak kau, cucu kau. Tiga. Kenapa macam ni? Macam tu. Boleh ya, Wan? Mana boleh? Cuba kita nak melembutkan hati kita. Baik, sebab kita nak jadi Sri Kandi ni. Untuk saya ajukan soalan yang kedua daripada Ustazah Asri. Semua kenal. Keluar kat TV kan? Kat TV keluar. Foto tak? Tengok tak tu? Dekat TV. Orang tak panggil TV, dia television, dia tu TV kan? Baik. Jadi Ustazah, boleh tak kalau saya katakan setuju atau tidak? Saya mengamah lah. Fatimah Muhammad ni adalah seorang wanita muda yang bijak. Dan bukan saja bijak, malah dia ni cekal dan berwibawa. Dan dia adalah orang yang rajin membaca Quran. Paling banyak membaca Quran dalam dunia. Tak macam kita. Ramadan dia nak masuk baru buat tadarus. Betul tak? Saya tak. Baik Ustazah, boleh ke Ustazah nak kaitkan macam mana semangat dan sifat Fatimah Muhammad ini untuk kita bagikan kepada ibu-ibu kita supaya menjadi seorang Sri Kandi yang hebat, supaya mereka tahu sikit sebanyak, oh macam ni sifat dia. Yang kadang-kadang kita terlepas, kita rasa macam kadang-kadang tak sebut pun. Sesekali je ustazah ni kalau sebut Asia, Khadijah, Fatimah, sesekali. Tapi bila kita nak buat kehidupan harian tu, kita tak bawa mesej yang cuba disampaikan oleh Fatimah Muhammad ni dalam hidup kita. Boleh tak Ustazah terangkan dan jelaskan kepada ibu-ibu kita ni untuk meneruskan kehidupan yang sedia ada? Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh, mana suara saya ni? Tadi Datuk cakap nanti ke mikrofon ni memang macam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mulia, syukur banyak-banyak pada Allah. Terima kasih pengurusi. Gombau-gombau kat mana? Ustaz, gombau kat mana? Mak saya penajim. Terima kasih Datuk. Datuk dah, Masya Allah, Datuk dah bagi poin-poin yang sangat melekat sebenarnya kat kepala, kat hati. Puan, pegang cakap Datuk tu. Pegang tak? Bukan pegang Datuk. Pegang cakap itu. Jangan kecewa dengan hidup kita. Yo, tahulah deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini adalah program pertama saya selepas saya balik. Baru 2 hari saya sampai. Saya baru sampai daripada Yaman ziarah anak. Alhamdulillah. Baik ibu, kita hangatkan sikit suasana ni. Kita selawat sikit boleh? Nak selawat apa tu? Selawat yang acik seorang hafal lah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala yasin. Habibillah tawassalna wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil
hidilillah bi'alil badri ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sadap sogowan. Menangis dong ah. Tak menangis ngantuk. Alhamdulillah. Ibu yang mulia, saya sebut ibu-ibu yang mulia sebab memang ibu-ibu ini dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Macam Datuk cakap tadi, tidak ada nabi perempuan. Tak ada. Tidak ada nabi pun daripada perempuan. Tapi semua nabi lahir daripada seorang wanita. Betul? Walaupun ulama pernah berbincang, Nabi Musa tu omak dapat wahyu. Nabi Musa tu omak dapat wahyu. Wahyu macam mana Wan? Dia cakap, anak kau ni letak dalam peti, hanyutkan kat sungai Nil tu. Dia bincang, omak Nabi Musa ni dapat wahyu, dia Nabi kau? Jawapannya tak. Sebab dia bukan seorang lelaki. Ada tak binatang dapat wahyu? Tak ada dah. Betul ke Wan? Ada Wan. Lebah. Lebah dapat wahyu. Adakah lebah Nabi? Ini soalan kuis nama ni. Hilang ngantuk. Taklah. Sebab dia bukan manusia dan dia bukan manusia. Bukan Nabi, betul tak? Jadi, subhanallah, tak ada pun wanita menjadi seorang Nabi. Tapi semua Nabi lahir daripada seorang, maka perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. Makhluk yang dimuliakan. Sebab itu bila Datuk Zaidi cakap, saya ni kojo saya nak jaga wanita. Patutnya Datuk Zaidi kena sumbang satu lagu. Aku memang atau nyanyi aku betul. Ini sebenarnya adalah amanah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaga perempuan. Ketika Nabi bagi khutbah terakhir di Hajjatul Wada, Nabi cakap apa? Di antaranya jaga perempuan. Masya-Allah. Subhanallah. Baliklah pada soalan balik. Kan? Kisah Fatimah ibu-ibu sekalian. Malam saya dapat soalan ni, Fatimah binti Muhammad. Siapa ni? Dia macam pengkawan tulisan ni. Fatimah binti Muhammad. Siapa Rupanya Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak ni Wan? Pernah tak anak Nabi ni? Pernah tak? Kan ada nasyid, ya Batul al-Batul al-Batul al-Batul. Itu siapa? Fatimah. Sayyidatina Fatimah al-Batul. Apa maksud dia tu? Itu soalan. Siapa dapat, Datuk Zaidi bagi hadiah. Bagi dia tu, siap tu. Masya Allah, ibu-ibu yang mulia. Inilah susuk tubuh yang sepatutnya kita jadi idola. Nak contohkan apa ni? Sayyidatina Fatimah ni. Pernah dengan nama Kita ambil yang senang-senang ibu-ibu. Nombor 1. Apa nak idolakan Fatimah? Fatimah adalah seorang anak VVIP di dunia dan di langit, tapi sanggup menempuh susah. Dia anak VVIP Wan. Anak duta langit. Rasulullah itu duta lah Nabi. Duta Allah. Terkenal di langit dan di bumi ayahandanya. Ahlan wa sahlan. Sahabat saya sahabat. Duta di langit, duta di bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni anak andanya, puterinya. Ahlan wa sahlan. Nanti kita minta dia nasyid sekali dengan saya insya-Allah. Zizi Kirana. Saya tak buat apa sebut nama saya. Alhamdulillah. Ibu-ibu, tenang semua, tenang.
kepada raja di dunia dan duta Allah ni sanggup menempuh susah dan dia bersabar. Itu poin dia, Wan. Anak Nabi ni, tapi tangannya kasar awak kau rumah. Dengan anak lain, nak layan suami lagi, nak baca Quran lagi, jumpa Nabi ya, baklah bibi seorang yang tak terdaya rasa dah. Kan semua dah dengar cerita ni kan. Ni nak boleh panjang ni, kita cerita sedikit je ni. Tapi Rasulullah bagi dia amalan apa dia? Tasbih Fatimah. Buat lah tu. Ni asal bukan tasbih lah. Asal bukan tasbih lah. Sebaik ada tasbih. Ibu yang mulia. Rasulullah bagi Fatimah amalan tasbih Fatimah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Untuk dapat kekuatan fizikal dan mental. Ramai perempuan koyak sekarang. Mental koyak, jiwa koyak. Sebab banyak sangat ujian hidup dia. Kalau tak kuat tauhid tu macam Datuk Zaidi cakap. Ramai yang mencederakan diri. Ramai yang cedera mental. Ingat tuan-tuan perempuan adalah tuan-tuan sikit ni. Ibu-ibu, jadi macam Fatimah. Bersabarlah dengan kesusahan. Kalau merasa goyang ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini Nabi yang bagi amal. Yang kedua, nombor 1. Ibu dalam bersabar dengan susah walaupun dia anak Rasulullah. Fatimah ni sifat dia ialah dia sangat menjaga dan sangat takut untuk melukai hati suami. Berapa orang yang dah tak ada suami angkat tangan? Semua banyak betul calon tak? Gurau. Lagi sekali angkat tangan. Nak doa lah. Yo, insyaAllah. Moga Allah menggantikan yang lebih baik. Amin. Ingatkan jangan saja. Jangan saja awak tak kosong gitu. Rupa, amin. Tok doa tak? Allahu Akbar. Itu satuan Fatimah ini orang yang sangat takut untuk melukakan hati suami. Dia sangat takut. Ini buat pedoman ni lah, man tahu buat ada ganti so. Mana? Bolehlah naik motor sesama pergi sojit. Hah? Dua. Yalah Wan. Itu satu, sifat yang kedua Fatimah ni yang boleh dicontohi. Dia takut untuk melukakan hati suami. Okey, tak payah cerita panjang, semua tak ada. Yang ketiga, apa sifat Fatimah kita nak contoh ni? Fatimah ini sangat pemalu orangnya. Wan, Fatimah ini sangat pemalu orangnya. Sehingga kan ibu-ibu yang mulia, dia pesan dekat Sayyidina Ali, kalau saya mati nanti, jenazah aku tolong tutup buat keranda. Wan, keranda. Kalau kita pergi Mekah sekarang ni, nampak jenazah, yang tak bertutup tu jenazah lelaki. Yang berkeranda itu jenazah perempuan. Ni kau nampak kat Mekah tu kan, jangan sibuk ambil gambar. Untung batu. Ambil pengajaran. Kenapa pula yang bertutup ni orang perempuan, yang tak tutup ni lelaki? Itu permintaan Fatimah. Wahai suamiku Ali, kalau aku mati nanti tutup supaya orang tidak nampak lengkok badanku. Wan, dengar tak ni Wan? Dengar tak ni? Dia suruh tutup, tak bagi nampak. Perempuan mati pun malu. Itu tak fikir dah mati peduli. Pandai-pandai lah orang hidup nak tanam macam mana. Ini Fatimah punya malu. Mati pun dia nak jaga lengkok badan dia, tak bagi orang tengok. Ambil pengajaran weh. Ni gaya jangan tumpah baju kotak-kotak pula. Pemontak gaya dah kubui. Kan? Tapi saya yakin insya-Allah Wawan sangat menjaga insya-Allah.
Ibu yang boleh rahmati Allah. Itulah Fatimah. Yang mana anak Rasulullah itu memang dah jamin syurga dah. Tapi masih beramal. Baca Quran banyak. Jadi ibu yang boleh, insya-Allah, mudah-mudahan kita ambil pengajaran, teruskan beramal, teruskan jadi orang soleh. Doa ibu ni didoa dan sangat cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa banyak-banyak. Doa untuk apa? Doa untuk zuriat dan keturunan. Doa banyak-banyak, insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk bersama Sayyidatina Fatimah di syurga nanti, insya-Allah. Saya lepas kepada pengerusi. Baik, terima kasih Ustazah. Saya teringat bila Ustazah kata tadi tu, saya nak cakap bagi lelaki. Dia khabar tadi, Ustazah khabar tadi cakap sangat menjaga suami, tak nak takut melukai hati suami. Tapi ialah perempuan tak pernah salah. Dia akan cakap walaupun dimaafkan, saya minta maaf waktu raya nanti tu kan, yo maafkan aku semua. Atuk kau dulu, kesombong dia. Yang dulu punya 10 tahun ke kaitkan lagi. Jadi saya pegang perempuan tak pernah. Baik. Yang lepaskan korang. Baik Ustazah, terima kasih atas penerangan tersebut. Baik, kita terus kepada Ustazah Nawiyah. Ustazah, kita saja tahu yang bahawa Asiah binti Muzahid adalah lambang wanita cekal yang beriman di saat suaminya ingkar kepada Allah. Dia ingkar. Kita tahu siapa suami tak payahlah muncul tu tajam bona. Firaun. Kan? Kalau orang Melaka sekarang, kalau dia marah-marah, Firaun. Tadi kait mana torok bona lah perangai. Kan? Kita tahu. Tapi isterinya sangat baik. Dan adalah salah seorang daripada 4 orang insan mulia yang masuk syurga. Antaranya adalah Asiah. Baik Ustazah. Boleh ke Ustazah kongsikan sikit bagaimana Asiah ni membangunkan karakter isteri ketika saat suaminya menguji dia dengan sikap suami dia itu sendiri. Macam mana dia nak tahan karakter dia jadi kena sabar, tetap kena jadi elok, tetap juga pujuk suami itu jadi baik. Macam mana bagi seorang suami ataupun wanita ini sendiri? Boleh Ustazah? Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dimaklumkan yang hadir dekat 200, kemudiannya baru 10 orang. Sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia pengacara majlis moderator kita, yang bahagia Tuan Guru Datuk Zaidi Al-Fadilah Ustazah Hasni dan juga Pentin Nana. Mula-mula masuk tadi saya nampak ada pegawai polis. Rupa-rupanya saya dibisik inilah pakaian rasmi pegawai di bahagian Jabatan Penguasaan. InsyaAllah Ustaz Zaki serta ibu-ibu mulia yang hadir di majlis petang ini. Mari terdahulu kita sekali lagi sebelum saya menjawab soalan moderator mengenai Asiah, isteri Firaun. Salam kawan sebelah, bagi tahu saya sayang awak. Jangan salam Datuk, dia salam sini. Datuk salam sana. Gitu. Dah sesuai dah. Oleh kerana tadi Datuk macam mana? Kena ulang. Boleh? Salam kawan sebelah, bagi tahu saya sayang awak. Saya sayang. Saya tidak. Tak boleh. Sebab kecil sangat. Kalau nak kita buat dah macam ni Ustazah, besar sikit. Kan? Maknanya tak mau bersendirian. Kalau mini lah seorang-seorang. Boleh juga, maknanya berkawan. Walau kalau lebih besar, tetap cari kawan sebelah. Saya dengan Datuk lain. Boleh? Cuba buat. Datuk? Datuk angkat tangan. Aywa, Masya Allah. Itu artinya tidak bersendirian. Apapun dilakukan secara berjamaah. Kalau tadi Ustazah Asni memulakan dengan selawat, saya nak minta izin Datuk
Bolehkah saya mulakan dengan selawat juga? Alhamdulillah. Tapi saya nak semua yang hadir ni berselawat dengan saya. Boleh? Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni ya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Soalan yang dikemukakan, bagaimana Asia di saat menerima ujian hebat dipertemukan jodoh dengan insan bernama Fir'aun. Pertama, syukur alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin tadi saya suka nak baca apa yang saya catat daripada perkongsian Tuan Guru Datuk Zaidi. Datuk tolong betulkan sekiranya saya tersilap atau tertinggal daripada nota sebelum saya bercerita tentang Asia. Hidup jangan serabut. Satu poin, hidup jangan serabut. Jadi, kita berada di sini, tidak ada jaminan kita untuk hidup sampai ke petang pun. Jadi, semua yang ada di sini rasa tenang tak? Lafazkan tahmid. Alhamdulillah. Ikut saya sama-sama boleh? Semalam. Tak angkat pun jarinya. Kata Nana tak ikut pun. Datuk kena buat juga. Semalam telah berlalu. Hari ini peluang dan kesempatan. Esok belum tentu. Jadi kita berada di sini, dikelilingi barokah, dikelilingi rahmat. Datuk betulkan sekiranya saya Islam. Sebab Datuk awal bicaranya mengatakan hidup ini jangan serabut. Hidup ini sangat indah. Terlalu banyak kaitannya kalau nak dikongsikan, nanti kita kongsikan dalam episode khas yang akan datang. Datuk menyatakan Siti Mariam bukan perempuan biasa. Betul? Saya ambil di sini poin-poin yang Datuk sampaikan. Banyak Datuk saya catat. Zaman sekarang sudah berubah. Kalau dahulu kita sediakan pen dan kertas, tapi hari ini kita hanya mengetik melalui handphone. Agak-agak tadi, waktu saya tengah duduk dengan handphone ni, siapa yang hatinya Ustazah tu main handphone? Ada tak? Ada tak? Ada tak? Baik, jujur. Alhamdulillah. Banyak Datuk, terima kasih. Semoga ilmu yang Datuk kongsikan akan dapat memberi manfaat kepada diri saya, keluarga dan masyarakat insya-Allah. Penutupnya adalah saya simpulkan daripada apa yang Datuk sampaikan. Allah buat kita ni dah siap sedia dah. Ready-made bahasa Jawa dia Datuk.
Jadi penutup kepada apa yang saya tulis begitu panjang dalam catatan ini untuk saya renung kembali, Masya Allah, dalam bicaranya termengalir air mata saya. Kerana penghujungnya saya tutupi dengan belajarlah untuk mencintai takdir. Lucu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di hujung catatan yang berbahagia Tuan Guru Datuk Zaidi yang bagi saya takut sebenarnya menggigil. Saya tadi datang sehat, tiba sampai sini macam nak demam. Sebab saya tak layak untuk duduk sebaris dengan mereka yang Masya Allah ilmunya banyak. Tapi saya bertawakal kepada Allah. Dan sampai saat ini, detik ini, apabila Ustaz Zaki menyatakan yang dipandang, yang dilihat adalah yang zahir, bukan yang di dalam. Yang di dalam adalah milik Allah. Jadi tak apa kita belajar hari ini daripada zahirnya, Allah tempatkan kita dan untuk mendengar perkara-perkara yang insya-Allah bila kita keluar dari majlis ini, kita semua bercita-cita dan berazam untuk menjadi baik. Saya bukan orang baik, tapi saya nak jadi baik. Terima kasih Tuan Guru Datuk Zaidi. Bagi saya peribadi, beliau adalah seorang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah lepasnya apa-apa jadi kat kita cari Datuk Zaidi. Setuju? Assalamualaikum. Apa-apa jadi pada wanita selepas ini kita cari Datuk Zaidi. Setuju? Setuju. Tak dapat di mana-mana kita jumpa, kita cari dia sampai dapat. Boleh? Boleh. Boleh Datuk? Sebab beliau dah bertemu dengan orang alim, suruh jaga perempuan. Alhamdulillah, terima kasih. Lalu disambung kisahnya oleh moderator pertanyaan kepada sahabat Al-Fadilah Ustaz Hasni yang Masya Allah masih terasa barokahnya bila beliau menyatakan baru 2 hari sampai dari bumi barokah tadi. Datuk, Datuk Zaidi. Tak nyahut pun. Pernah saya. Datuk, boleh tak Datuk buat sesuatu untuk kami semua yang di sini yang dah pun tidak ada suami, saja kita orang nak pergi talim. Tepuklah tangan. Tak semua yang tepuk tangan, berdoa tak? Siapa nak pergi talim? Angkat tangan. Angkat tangannya bukan macam ini, itu tak bersungguh-sungguh. Itu takut ke apa nak angkat tangan? Tak apalah. Sebab semua perkara ada asbab. Datuk jangan risau ya. Datuk jangan risau. Bila Allah berkehendak, tidak perlu berkata apa-apa. Allah hanya berkata kun. Jadi kita kena ya. Boleh jadi hari ini saya kata Datuk minta kita taja dia. Boleh jadi esok-esok orang lain minta taja kita. Betul tak? Habis tu kenapa tak semangat nak pergi tarim? Angkat tangan nak kita tarim tak? Di mana saya melihat di sana. Berbetulan saya pun baru pulang kali kedua dari bumi itu. Dan saya tidak pernah menjangka akan ke sana. Tambangnya murah aja Datuk. 3,800 USD. Murah je. 3,800 USD. Hanya asbab bacaan Yasin. Datang hamba Allah berbisik, Ustazah saya nak bawa Ustazah pergi ke tahrib. Nampak tak? Kalau saya nak kumpul sendiri, dari mana saya nak dapat? Bukankah itu ketentuan yang telah tertulis dalam takdir Allah? Jadi kenapa kita kena bimbang dalam segala perkara kehidupan kita? Tak maaf Datuk, saya tiba-tiba semangat. Dah tak demam dah. Dah baik. Mana cerita Asianya? Sekejap lagi. Ada masa saya tak? Kalau masa saya dah habis, kena buat lagi nampaknya ni. Boleh tak? Dengan saya tak tahu pun tambang tu berapa, semua saya tak tahu. Bila dibisik, orang ni
Tapi saya terus berdoa, betul ke ya Allah nak pergi. Lalu datang ujian-ujian. Di saat tiba-tiba nama saya masuk dalam grup Datuk. Oh tadi, namanya Kembara. Masya Allah, nama saya ada dalam grup. Tahu nak cerita apa dalam grup tu? Saya takut nak bersuara, nak respon, diam. Jadi saya ikuti sampailah sehari sebelum pergi, 2 hari waktu tu, Allah uji keluarga kami, kehilangan anak. Berulang alik saya panggil ke Johor. Jadi saya dah tak pedulilah kisah nak pergi tak ada. Ada lah Datuk, tak ada. Sampai dia kata, Ustazah mana? Ustazah punya, kan dia pergi tarim patut nak pindah. Jadi dia suruh scan tangan tu Datuk. Saya dah tak sempat, tak kerti pun nak IT scan tangan tu kan. Habio je lah, sampai-sampai. Di situ apa? Serah diri. Mana ayatnya? Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ustazah, mana ni? Ustazah punya pasport tak hantar, orang lain semua dah hantar. Saya baca je dalam grup. Mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada saya. Biar je lah. Saya pun kata, ya Allah, sampai. Meninggallah anak buah saya. Dan saya nak kongsi juga di sini. Saya rasa ada pun yang mendengar kisah ini. Tertulis dalam takdir ketentuan Allah. Asbab kematian dan sebagainya. Tapi saya nak kongsikan satu. Bila anak ini diberikan satu alat bantuan pernafasan namanya oksigen. Rupa-rupanya oksigen ini sangatlah mahal bagi kami yang tidak berkemampuan. Mahal Datuk, macam tong gas. Satu hari katanya untuk 24 jam itu perlu pakai 3 tong dalam tempoh 24 jam. Satu tong harganya RM400. Satu malam saya duduk. Kami satu keluarga buat mesyuarat. Tak apa. Kita tak nak kita ditidurkan. Kalau tak nak ditidurkan, kita semua bergotong royong sedaya upaya kita bagaimana untuk kita selagi Allah bagi pinjam nafas. Usahakan. Okay. Lalu satu malam saya terbangun Datuk. Saya melihat. Saya jadi malu. Ya Allah, aku ni bernafas sesuka hati aku, nafas tarik. Sedangkan yang ini, yang susah nak bernafas ni, hargailah nafas kita sayang. Allah tak pernah klaim apa-apa pun kat kita. Tadi apabila Ustazah Hasni menyebut, suami itu tak, saya bisik dalam hati. Ustazah Hasni tak tahu yang datang ni semua tak ada suami. Betul kan Ustazah? Mungkin Ustazah baru balik, cek pun tak habis lagi. Jadi tak sempatlah pihak pengancur nak berikan bahawa pertemuan kita pada petang ini ada pertemuan bersama. Dulu saya namakan grup ini Ibu-Ibu Tunggal. Lalu kemudian saya namakan mereka ini adalah Ibu-Ibu Mulia. Termasuklah saya. Takdir. Semoga orang-orang yang kita kasih yang telah tinggalkan kita di sini bertemu nanti di sana. Amin. Boleh ke Datuk kita doa macam tu? Kena sentiasa rujuk pada Tuan Guru. Saya jadi teringat peristiwa hampir 8 tahun, 13 Januari 2017. Besoknya kami akan mengadakan satu program khatam Quran di Brunei ketika itu. Arwah suami balik. Dia pesan, Datuk, saya tak tahu itulah pertemuan terakhir tanpa pesan dalam keadaan sehat-sehat. Duduk kami untuk berbincang, memberitahu esok kita akan solat di lagi. Rancang tak? Rancang. Tahu tak saya bahawa ucapan itu adalah ucapan terakhir yang saya dengar? Esok siap-siap, jangan lambat. Kita akan solat subuh di lain. Beberapa minit kemudian, saya hanya mendengar satu suara sampai sekarang pun. Bila tiba hari Khamis malam Jumaat, saya akan teringat bagaimana malaikat Israel mencabut nyawa itu. Tapi tak boleh nak dibayangkan. Sebab saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Boleh saya tertulis sekejap dia tengok-tengok. Dia dah tertunduk dan anak buah saya bagi tahu kenapa panggil-panggil diam. Diamlah selamanya. Boleh jadi kita hari ini, seandainya kita Allah ambil dalam majlis ini, mudah-mudahan kita terus dalam jannah hari. Sebab itu, bila kita masuk ke sesuatu tempat, terutama majlis ilmu, semoga kita sentiasa berdoa kepada Allah
Semoga kita ini diberikan umur yang Allah redha dan diberikan husnul khatimah. Dan marilah sedikit perkongsian. Semoga kita semua, bila Ustazah Hasni menyatakan tadi, ibu-ibu kena yakin dan percaya bahawa walaupun kita sudah tidak bersuami, penting untuk kita menuntut ilmu, untuk kita kongsikan bersama dengan anak-anak kita. Saya ada anak dan ilmu yang disampaikan sangat berharga. Ada kita bawa balik sifat-sifat Sayyidatina Fatimah yang punya sifat malu. Mungkin sekarang kalau kita tidak ada sifat malu, baliklah bawa, ceritakan, sampaikan kepada anak-anak kita. Bayangkan anak-anak kita. Saya sedang membayangkan anak-anak saya. Semoga anak-anak ini akan menjadi warisan khalifah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana anak kita? Anak kita berapa orang? Bolehkah kita beri jaminan kalau ketiga-tiga anak ini itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan hanya doa dengan keadaan cabaran hari ini. Allah Rabbi, mudah-mudahan dengan kita sentiasa mengikat silaturahim, ukhuwah, berkasih sayang. Tidak ada satu ilmu pun apabila kita datang untuk belajar kerana Allah, mudah-mudahan balik nanti akan membawa cahaya ke rumah-rumah kita. Anak cucu kita, mungkin kita sudah terlambat. Mari kita balik berazam, cucu, anak yang sedang mengandung akan kudidik dia untuk menjadi Imam Syafi'i. Takbir Allah. Hari-hari kata, mak jauh. Kalau kita bercakap, anak kata kita membebel. Tapi percayalah, kerana ada seorang wanita yang kuat membebel, dia mendapat tempat. Ya? Mendapat tempat istimewa di sisi Allah. Ada ziarah sultanah. Alhamdulillah. Sampai suaminya lari takut sebab suami istrinya membebel. Rupa-rupanya perempuan yang membebel juga menjadi wali, ya Datuk. Ya Datuk Wallahu a'lam. Lihat bebelan apa yang disampaikan. Tetapi saya pernah berziarah ke satu makam wanita, dikatakan dia suka bercakap. Saya kalau dapat mikrofon, tak maaf tak cukup 30 minit Datuk. Silap panggil saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak habis dah. Walaupun ada banyak lagi yang saya nak kongsi. Jadi jomlah hari ini kita ambil satu doa asiyah. Sebab itu Datuk, bukan setakat Datuk saja yang didatangi pelbagai. Bukan setakat Ustaz Zaki dan juga tim yang mencegah maksiat. Bukan. Kita sebenarnya dikelilingi oleh pelbagai-bagai. Setuju tak? Setuju. Tapi kita lihat, saya bila balik pada malam itu sampai hari ini, kajian belum selesai. Terus mengkaji. Terima kasih kerana memberi peluang dan kesempatan kepada saya. Dan saya nak kongsikan apa yang saya perolehi. Bukan salah mereka sebenarnya. Kalau Allah nak bagi hidayah, kun fayakun. Boleh jadi saya berfikir sampai sekarang, Datuk, kenapa mereka ni? Boleh jadi kerana bi'ah ataupun suasana itu yang kita sekarang tak dapat ciptakan. Tengok TV, buka handphone, tengok media-media, apa yang selalu kita tengok. Boleh jadi itulah pengaruh yang terbesar, Datuk. Saya dibawa oleh penguatkuasa ke satu tempat pengalaman yang sangat mengerikan saya. Tapi bila saya balik, mula-mula mereka kata, malam ni berkah, tak ada tangkapan kita. Lalu kemudian dapat juga tangkapan akhirnya. Dan saya melihat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mereka yang bermaksiat itu, jangan pernah pandang mereka dengan kehinaan dan kesalahan mereka. Boleh jadi yang kita rasa kita baik, inilah yang menjadi penduduk neraka. Waliyahzubillahi min zalik. Jadi kepada ibu-ibu, Allah sudah berikan kita yang bernama Ibu Mulia ini. Sekarang jangan banyak cakap. Saya cakap kepada diri saya. Saya hanya banyak cakap sekarang bila pegang aiskrim. Kalau saya tak pegang aiskrim, saya dah pendiam dah tu. Saya takut. Tapi semoga apa yang saya sampaikan akan sentiasa menjadi keteguran pada diri saya. Saya juga didatangi pelbagai-bagai orang yang bertanya. Betul tak Ustazah? Kita sentiasa didatangi seolah-olah kita bagus. Tapi sebenarnya kita kena takut, tak Ustazah? Takut nasihat yang kita berikan itu kita tak buat. Tapi namanya pun agama itu nasihat kan? Dengan niat, ya Allah, aku bukan nasihat dia sebab aku baik, tapi aku nasihatkan diri aku sendiri.
Jadi penutupnya baliklah kepada bagaimana wanita hebat. Bila saya didatangi oleh wanita-wanita ni, betul lah kenapa wanita ini mulia di sisi Allah. Kerana mereka ini mempunyai hati yang sangat lembut. Datuk setuju tak? Tengok Datuk ni awak tak? Betul tidak? Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini mempunyai latar belakang yang tersendiri. Tapi tak payah toleh dah. 60% lelaki mati sebab ni. Dia paksa-paksa lagi. Jauh apa tu? Itu 60% yang bunuh diri tu sebab ni. Pressure. Jangan bunuh diri lagi ya Datuk. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saya bagi tahu? Suami macam Fir'aun tak? Kalau anak kita mengadu, bercerita tentang suaminya, suami macam Fir'aun tak? Rata-rata mengatakan, taklah ustazah seolah-olah suami itu baik, tak macam Fir'aun. Jadi saya akan kata, kalau awak nak suami yang baik, awak baiki dulu diri awak. Itu je. Pesankan kepada anak kita. Kalau Allah bagi ujian suami yang kita kata tidak baik, cari salah kita. Jadi, itulah yang Asiyah telah lakukan. Ceritanya banyak dalam Al-Quran. Dan hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu saya yang hadir di sini, jangan pernah putus asa satu, belajar mencintai takdir yang ada pada kita, semua milik Allah, bukan kita punya. Bila Allah nak, Allah ambil anytime. Begitulah demikian apabila kita kata, bila Allah ambil orang yang paling kita sayang, terduduk tak tahu macam mana nak buat, rupa-rupanya Al-Quran lah penawarnya. Jadi dalam Al-Quran itu terlalu banyak kisah. Bacalah, hayatilah, jadikanlah Ramadan yang bakal datang untuk memupuk cinta kita kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman dan panduan hidup. Saya nak tinggalkan satu doa, iaitu doa Asiyah. Dah hafal belum? Dah hafal belum? Kita kena hafal lagi ni. Jangan keluar dari dewan sebelum kita menghafal doa Asiyah. Saya nak minta Datuk tolong bacakan. Macam mana Datuk? Doa Asiyah? Saya dah tak ingat ni, tiba-tiba hilang. Asiyah baca. Salam kawan sebelah, saya sayang awak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbibni li. Ulang. Lagi. Kita nak kena terus save ni. Nak save terus. Keluar terus hafal terus doa ni. Rabbibni li. Kalau saya silap, betulkan. Rabbi ibni li. Jadi sambung. Rabbi ibni li. Indaka baitan fil jannah. Pendek je kan? Rabbi ibni li. Ulang. Rabbi ibni li. Lagi. Rabbi ibni li. Indaka baitan fil jannah. Jadi contohilah, saya tak perlu bercerita tentang panjang lebar tentang kisah-kisah Asiyah, tentang Siti Maryam dan sebagainya. Semuanya telah diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi jadikanlah mereka dengan niat untuk kita wanita-wanita meneladani mereka. Jangan pernah terlambat untuk mengatakan hidup adalah belajar. InsyaAllah. Itu saja, semoga seterusnya pusingan kedua. Saya nak berhenti, saya tak nak lagi, bagi pada 2 orang saja. Sebab saya rasa saya dah terlebih hari ini. Ampun dosa ya Allah. Dan mohon maaf, salah dan silap, jangan bagi saya soalan kedua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita berazam, berusaha, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah untuk menjadi wanita seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenali mereka. Cintai mereka, pasti kita akan dapat keberkahan mereka. Apapun ujian yang datang, serahkan pada Allah dan belajarlah untuk mencintai takdir. Baik, terima kasih Ustazah Nawiyah. Dia macam omak-omak kita tengok kan. Kalau saya lah depan mata saya macam omak-omak, bercerabi kan. Ya kalau ibu-ibu yang mulia memang suka. Tapi kalau saya macam anak yang lelaki ni tengok, ya panjang ni ayah. Macam baru tidur tutup. Dia kalau mak marah macam tu. Saya ingat satu Ustazah pasal doa. Ada seorang wanita datang di bahagian pengurusan ni. Dia cerita suaminya tak pernah solat 32 tahun.
Tak mau dia solat. Dia kahwin tu dah 32 tahun tak nak solat. Saya kata dengan dia, Makcik, cuba makcik doa. Dah jodoh dah doa dah habis doa dah. Bogi, dia cuba. Betul tak bogi? Bogi ni dia dogi. Degil. Dogi dia. Bogi. Dia rumah dia memang unik sikit. Jompo lain. Jadi saya kata doa. Makcik doa. Tolonglah makcik. Teruskan doa istiqamah. Jangan takut. Jangan rasa soalkan Allah kenapa tak makbulkan doa dia. Satu hari Allah lain yang boleh. Si isteri ni akhirnya barulah dia lelaki ni, suami dia ni start solat. Selepas 32 tahun. Rupanya doa dia tu selepas itu baru. So jangan berhenti ibu-ibu. Sentiasa berdoa. Betul? Kita penat ke, kita tak penat ke, jangan berhenti berdoa. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita ni kadang-kadang yang menyakitkan hati kita. Tapi jangan doa. Jangan berhenti doa. Sasul pula dah. Saya pun sama dah jadi bingkai lah. Kan? Baik. Maafkan saya ibu. Boleh bagi ibu saya pun tahu lain. Saya ber 14 tahun. Baik. Ustazah, saya tahu Ustazah memang seorang hati yang lembut. Cakap dia nangis. Tengok, saya ada di sini. Datuk Zaidi bagi saya tisu. So, lepas ni ada round kedua. Baik, kita terus kepada Datin Nana. Boleh ya Datin Nana? Datin, kita dah cerita pasal Maryam, pasal Fatimah, pasal Asia. Dan saya nak masukkan, bertanya, kaitkan sikit dengan ramai orang cemburu dengan susuk penampilan seorang yang bernama Siti Khadijah. Kita tahu siapa beliau. Sehingga hari ini, walaupun beliau telah wafat lama dah, tetapi masih lagi orang nak jadikan dia ikutan. Sehinggalah berjaya. Dan dia telah memberikan sikit sebanyak dorongan kepada Nabi SAW. Orang tak percaya Nabi, tapi beliau sebagai isteri percaya dekat Nabi. Yakin dekat dia. Peluk dia. Macam saya kalau ni siapa nak peluk? Rumah lah. Right. Sebab bila isteri ni hilang kewarasan, dapatlah dengan isteri. Betul tak ibu-ibu? Selalu kehilangan kewarasan. Pak senang cerita gila. Ada tak pernah jadi gila? Mengamuk-gamuk paling pinggan ada? Tak ada Mesti lah seorang. Jadi atas kejayaan itu, dan saya yakin bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Betul? Bukan senang untuk jadi senang. Bukan senang untuk jadi susah. Bukan susah nak jadi susah. Tak payah cabaran. Saya pun dah coding dulu. Saya cakap apa tu? Makna sekali kita kena cakap habis kan ni. Saya betulkan balik semula. Bukan senang nak jadi senang. Bukan susah nak jadi susah. Betul tak? Saya sayang Datuk. Allah sayang. Ikut. Itu yang saya itu. Jadi, boleh tak Datin menceritakan bagaimana kepayahan Datin menempuh sehingga sampai berjaya sekarang? Kan dengan kisah baik kaitkan dengan orang kata insan-insan yang mulia itu dalam diri Datin, sehingga Datin dapat kejayaan yang sekarang. Produk kan ramai orang suka dengan Datin. Kan orang nak senang ke nak keluar satu produk orang nak percaya dia. Saya pun tak percaya kat diri saya sendiri. Tapi Datin mesti menempuh satu benda yang susah. Sebagai seorang wanita macam mana Datin beri kekuatan kepada diri sendiri untuk berjaya sebagai usahawan yang terkenal sekarang. Silakan. Assalamualaikum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, nervous saya sebab sebaris dengan panel-panel yang hebat. Datuk, lepas tu Ustazah Asni dan Ustazah Nawiyah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Nurul sebab kesempatan saya untuk dijemput untuk hari ini. Apa khabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, saya kalau panggil sebab saya sebab muda lagi kot, taklah muda sangat, tapi umur saya pun dah dekat 40. Mungkin saya anggap semua yang dekat sini lah sebagai ibu-ibu saya.
Okey, saya bermula dulu masa saya permulaan. Saya mulakan perniagaan Aurawat adalah ketika pada tu 2012. Jadi sekarang saya dah 12 tahun produk saya dekat pasaran. Macam-macam. Permulaan tu adalah orang kata permulaan yang bukan mudah. Sebab saya masa time tu kita nak pastikan adakah apa yang kita keluarkan akan memberikan manfaat kepada pengguna-pengguna kita. Dan juga saya pastikan macam mana saya nak terus saja tanpa mengalah untuk perniagaan saya walaupun dah 12 tahun, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan saya rasa macam tadi Datuk cakap tentang takdir kita kan. Alhamdulillah Allah takdirkan setiap kita ditakdirkan ditakdirkan mempunyai takdir masing-masing. Tapi macam mana diri kita untuk orang kata kita ambil sebagai pengajaran untuk kita macam apa yang kita perlu belajar. Sebab saya ni banyak saya perlu belajar. Dan saya percaya setiap orang mempunyai takdir masing-masing. Dan juga kalau kita rasa takdir kita tu macam kenapa kita macam ni, tapi kita kena orang kata sabar dan tenang, dan orang kata kena bersyukur seikhlas hati untuk hadapi segala yang Allah dah takdirkan untuk kita. InsyaAllah mana tahu suatu hari nanti takdir yang kita inginkan Allah berikan. Jadi untuk dalam perniagaan saya, memang terapkan ini. Saya tak tahu kat sini ada tak ibu-ibu yang berniaga, tak kisah berniaga kat rumah ke kerja, tak angkat tangan. Ada tak? Ada? Okey, Alhamdulillah. Semoga perniagaan maju, jaya, amin. Okey, saya kan, apa yang saya buat untuk diri saya lah. Ini saya cerita sebab saya, kalau untuk yang bab-bab lain tu mungkin kita serah pada ustazah ataupun datuk. Tapi untuk perniagaan, macam perniaga saya yang berniaga, saya sebab saya sentiasa bersemangat dalam buat apa yang saya inginkan. Sebab saya tahu saya bersemangat dan ikhtiar sebab kita percaya rezeki itu datang dari Allah. Dan saya akan berusaha walau macam mana pun kita buat, kita cuba, tapi walaupun kita tak dapat apa yang kita inginkan, tapi kita tahu janji Allah tu pasti apa yang kita usaha Allah akan nampak, insya-Allah. Dan juga apa yang saya buat dalam perniagaan, saya kena bersemangat, kena bersyukur. Sebab saya tahu kalau dulu orang kata macam saya terlalu sibuk, Datuk, ustazah dengan semua ibu-ibu, saya terlalu sibuk dengan dunia. Orang kata berniaga tapi sibuk, balik lewat, kadang-kadang macam orang kata tak ada masa, kan? Tapi saya rasa bersyukur sangat beberapa tahun ni. Saya rasa saya cuba ubah diri saya menjadi orang kata nak cakap mungkin menjadi lebih baik. Kita ubahkan, kita ni sentiasa memperbaiki diri dan sentiasa belajar untuk improve, untuk orang kata bagi jadi lebih baik, insya-Allah. Dan apa yang saya buat, kalau dulu kita belajar dari kesilapan lah, mungkin kesilapan terlalu sibuk dengan dunia. Tapi sekarang Alhamdulillah beberapa tahun ni saya cuba ubah diri saya untuk kuatkan keimanan dalam diri. Masya Allah, saya ni banyak perlu belajar dan saya hadiri majlis ilmu. Dan saya selalu pergi majlis ilmu, kalau ada Ustazah Azmi, saya akan tak lepas peluang, mesti pergi. Kan Ustazah kan? Dan saya akan pergi sebab saya nak belajar banyak perkara yang perlu saya belajar. Dan dalam bagi saya, untuk berniaga ni jangan ada rasa malu, kena fokus dengan apa yang kita buat. Sebab kita tahu bila kita berniaga, kita nak jumpa ramai orang. Tak kisah kalau orang cakap, kau ni berniaga, betul ke kan? Tapi kita berniaga ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita buat apa yang kita lakukan dalam hidup ni, kita kena tahu ini adalah kerana Allah Ta'ala. Saya orang kata buat perniagaan, saya berniaga adalah untuk mungkin membantu keluarga, untuk anak-anak, ataupun maybe untuk hidup kelangsungan hidup, lagi-lagi sekarang keadaan ekonomi yang macam ni. Tapi kita kena kuatkan semangat supaya orang kata kita akan sedikit banyak dapat membantu keluarga. Dan jangan macam saya, apa yang saya buat, saya sentiasa berfikir, okey, saya perniagaan ni perlu diteruskan untuk bila saya ada
pekerja-pekerja saya yang perlu saya, orang kata kita perlu teruskan perniagaan kan, bukan untuk diri saya saja tapi untuk semua yang bawa jagaan saya. Sorry, touch. Tak ada. Okey, dan juga bagi saya setiap apa yang kita buat, kita kena faham yang tak semua benda yang kita nak kita akan dapat. Dan juga kadang-kadang mungkin kita rasa diri kita ni macam kita ni dah buat yang betul, tapi sebenarnya mungkin kita perlu belajar lagi. Macam saya sekarang, saya sangat-sangat perlukan untuk belajar lebih-lebih ilmu, untuk kuatkan iman saya. Dan saya hadiri majlis-majlis ilmu, dan yang paling penting ini yang saya lakukan untuk beberapa tahun. Saya rasa hati saya tenang bila dulu saya cari masa terluang, orang kata, untuk membaca Al-Quran. Betul, saya mengaku memang macam itu. Saya bila rasa terluang, baru nak baca. Sebenarnya bukan macam tu. Kita kena luangkan masa, kita kena ada masa, luangkan masa untuk membaca Al-Quran atau buat-buat apa-apa yang kita perlukan. Dan saya rasa itu adalah salah satu untuk ketenangan jiwa saya, untuk perbaiki diri. Sebab kita ni manusia kan, sentiasa perlu membaiki diri, menjadi lebih baik, dan juga macam saya cakap, kita kena usaha untuk meningkatkan lagi iman kita. InsyaAllah doakan saya, please doakan saya. Saya pun doakan untuk semua ibu-ibu kat sini. Semoga Allah memudahkan segala urusan, dibagi kesihatan yang baik. And then kita satu lagi adalah kita perlu bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang Allah beri. Bersyukur atas walaupun orang kata, okey, macam kita bukan bersyukur bukan hanya macam apa, dari segi itu bukan hanya berharga, tapi bersyukur di bidang kesihatan, dari segi kebahagiaan bersama keluarga-keluarga, ataupun mungkin dari segi macam banyak lagi lah yang kita mungkin orang lain tak dapat tapi kita ada, tapi mungkin orang lain, setiap orang berbeza-beza. Tapi apa yang kita penting kita bersyukur untuk kita lebih, orang kata, rasa tenang, jiwa tenang dan sebagainya. Sebenarnya saya pun tak tahu nak macam mana nak, orang kata, express macam apa, saya tak tahu nak cakap macam peluang yang diberikan hari ini untuk berkongsi dengan ibu-ibu semua. Terima kasih banyak-banyak Datuk Nurul juga. Dan saya bagi kepada ibu-ibu yang berniaga, yang nak mulakan perniagaan tapi jangan malu. Walaupun saya rasa ibu-ibu pun dah kena pencen dah tak buat berniaga, tapi yang ibu yang masih berniaga, yang jangan malu, fokus dengan apa, jangan peduli apa orang kata, teruskan insya-Allah. Jangan, ya betul Ustazah, jangan peduli apa orang kata ni, tapi kita, kalau kita tak mencuba kita tak tahu, betul tak? Jadi itu saja daripada saya. Saya pun nak berkongsi pasal yang lain-lain, mungkin saya belum arif lagi. Tapi pada segi perniagaan, saya doakan semua yang kat sini, yang mana yang berniaga ataupun yang mana ibu-ibu ni, semoga Allah memberikan kesihatan yang baik kepada semua dan sentiasa mendapat rahmat Allah dan diberkati. Ya Allah, saya rasa teruja sebab dapat jumpa kenalan dengan semua ibu-ibu kat sini. Dan semoga apa yang dikongsikan dengan Ustazah, daripada Datuk, daripada saya mungkin dari segi perniagaan saya tahulah, tapi untuk yang lain tu kita serah pada yang lebih arif. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Datin. Ibu-ibu, Datin nak sampaikan kepada kita, jangan mengalah. Bagi orang ataupun bagi kita sendiri, masalah orang tu kecil. Alah, dugaan dia simple je tu, mudah. Wajib warna, kuasa lidi bagi kita. Tapi bagi orang yang menempuh, susah, berat. Betul tak ibu-ibu? Ibu-ibu, hari ini kita cuba jadi sahabat antara satu sama lain, boleh? Jadilah sahabat kepada para panel kita. Sebab saya ingat lagi pesan ustaz saya, di kalangan kita ni kita tak tahu siapa yang masuk syurga. Tapi kalau kita dapat jadi sahabat,
seorang kita masuk syurga, dia boleh tolong orang lain masukkan syurga. Jadi jadilah sahabat saya. Kalau tak nampak saya nanti, tariklah saya masuk syurga. Andai kata saya masuk syurga, insya-Allah saya pertimbangkan untuk tarik ibu-ibu masuk. I try lagi. Baik. Baik, untuk yang round yang kedua ni, dia hujung tadi. Dah hujung. Kali ini kita minta para panel semua sekali memberikan daripada pesanan untuk kita nak sampaikan kepada para pendengar kita pada hari ini, tetamu kita 2 ke 3 minit. Apa yang kita nak cakap? Bagi. Kalau lepas ni belum terlupa nak cakap, bagi. Saya gomah Ustazah Asmi cakap di 9. Loma cakap tu. Cuba cakap KL sikit. Tak boleh tak Datuk nak bagi apa pesanan kepada ibu-ibu kita ni, jangan mengalah dari segi tentang tauhidnya, dari segi sebagai ibunya. Teruskan berjuang sebab tangan seorang wanita ni mampu menggoncang dunia. Betul atau tidak? Itu zaman saya sekolah lagi tu tulis dekat dinding. Sampai sekarang saya pakai. Silakan tu. Ibn Athaillah rasakan dari disebutnya. Rabbana qada 'alaika bil-dhanbi fakana sababan lil-usul. Kadang-kadang Allah takdirkan kita melakukan sesuatu kesilapan. Sebenarnya dengan kesilapan itu menjadi sebab untuk kita sampai kepada Allah. Jadi kalam ini dia bukan hanya menyatakan bahawa orang yang bersalah ini selalu pecah hati. Faham ini. Tetapi orang yang ujub dengan amal dia susah nangis. Dia daripada kecil buat baik, akhirnya sampai ke tua dia ampun dengan baik. Biasa tak kita dengar ini? Tu kita tengok orang kalau gaji di mana. Apa dia kata tak nak pergi masjid, sebab dia punya ayat dia. Sebenarnya kalam dia tu menghapuskan amal. Sebab itu kadang-kadang Allah takdirkan kita melakukan kesilapan dan dosa. Sebenarnya Allah nak sampaikan tadi. So apa yang kita buat dosa ini adalah menyebabkan hati kita jadi miskin. Kita rasa memerlukan Allah. Kalau orang ni dia tak ditimpakan kesilapan, dia akan rasa hati dia kaya. Dia tak memerlukan Allah. Sebab itu dia mulut dia seronok sangat kata orang. Betul tak? Sebab itu kita waspada. Jangan pernah putus asa dengan kesilapan yang kita buat. Allah Ta'ala dahulu rahmat daripada murka ni. Maka kita santuni minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takut. Saya juga sama. Sebenarnya saya pun nak ambil tisu dah tadi, tapi Ustazah Hasni letak jauh sangat. Saya tanya Ustazah Hasni, bila nak tengok yang ada dia? Nanti saya dah poin. Jadi perempuan Rahmatan Allah sekalian, perempuan kena bangun. Saya kena bangun. Semua orang ada silap. Tapi kesilapan itu tidak menutup itu rahmat Allah Ta'ala. Makin kita silap, makin kita rasa miskin, makin kita rasa hina, makin mudah kita sampai kepada Allah. Tapi kalau kita makin banyak buat baik, kita zahirkan kebaikan kita, hati kita makin keras, makin keras, akhirnya bukan sampai kepada Allah. Kita sebenarnya jauh daripada Allah. Itu yang berlaku dalam diri masyarakat. Cuba tengok ni bukan nak mengata orang, ambil ibrah, ambil ibarat. Ambil kisah itu sebagai suatu pedoman untuk kita. Sebab itu saya dulu masa mengendalikan Jabatan Agama ni, saya tak pernah tengok orang pandangan-pandangan yang benar. Jabir diriwayatkan satu hadis, kisah yang disebut oleh Ustaz. Dia kata, sekiranya seseorang ahli neraka dikenal oleh seorang ahli surga, Allah Ta'ala akan ambil dia, bawa ke sana. Sebab itu siapa kita nak hukum orang yang ahli neraka atau itu? Dalam ni kita pun tak tahu ramai ahli surga. Harap-harap tuan-tuan dalam ramai-ramai ni tuan-tuan ada juga kadang-kadang siapa dulu yang jadi jabat kuih.
Ini senang kena Ustaz dia debab. Yang ni. Jadi apa saya masuk syukur. Sebab itu sama-sama kita berkasih sayang, tolong menolong. Silap sesama kita biasa. Kita kena morak langkah bersama. Saling kuat menguatkan satu dengan yang lain. Jangan pernah rasa kita besar daripada orang lain. Jangan pernah kita rasa kita perlu ilmu ini. La tu'ayyir ahadan bi dzambin hatta tatayaqqana anna dzunubaka maghfurah. Jangan kamu telanjangkan orang dengan dosa mereka sehingga kamu yakin bahawa dosa kamu telah diampuni oleh Allah. So saya sebut ini sebab kita cenderung saya faham kadang-kadang ada artis macam-macam air keluar tuan-tuan mengia-ngia juga. Ini betul. Jangan. Kecuali kita yakin dosa kita Allah ampun. Kalau tak, kita baik diamlah. Tak salahkanlah masalah orang, aib orang. Sudah. Kita kena bina diri kita jadi umat yang hebat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah dawi dengan rahmat. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Ustaz, silakan. Saya dia kata Ustazah nangis lah sikit. Ibu yang mulia, saya bukan tak nak nangis lah. Dah puas nangis. Boleh saya share satu benda tak nangis dah. Saya sebenarnya memang sensitif orang ni tu. Nak kita ni orang seni, orang art ni lagi sensitif kan. Tapi pernah juga saya berdoa, ya Allah, kuatkan aku, tak nak nangis. Sebab ramai orang jumpa saya minta kuat. Allah kuatkan saya. Jumpa-jumpa kita pun belalak je tu nak kuatkan orang. Ya Allah, kuatkan aku. Sampailah satu hari, satu minggu sebelum saya menunaikan haji, tahun lepas, saya perlu naik exercise, naik kuda. Exercise lah, nak pergi haji kan kaki kena kuat. Kan? Nak naik kuda, saya pengsan nak naik kuda. Sebab tak sarapan. Ya, kena sarapan. Sebab naik kuda ni perlu stamina yang kuat. Banyak pakai tenaga. Saya pengsan nak naik kuda, saya jatuh. Kuda tu elok ya, saya jatuh. Jadi saya pengsan, saya hilang ingatan 9 jam. Baru begitu lopek. Tapi ni dah ingat. 9 jam. Lepas kita jatuh, saya susah nak naik. Walaupun sepatutnya saya kalau sekolah menangis ni, saya dah nangis lagi. Tapi sekarang ni susah nak menangis. Dia relax. Lepas kejadian tu. Ya, tapi kalau ada juga yang masih boleh menangis lagi, tapi susah. Kalau Allah tarik nikmat menangis, mungkin Allah nak kuatkan saya supaya saya kuatkan orang. Mungkin. Wallahu ta'ala alam. Baik Ibu, sedikit kesimpulan daripada saya yang saya dapat daripada Datuk juga. Ambillah kesempatan dari kesempitan yang kita dapat. Tidak akan jumpa kesempatan kalau Allah tak sempitkan kita. Manakan mungkin jumpa kesempatan jika tak jumpa kesempitan. Manakan mungkin menghargai kesihatan jika tidak dijumpai dengan sakit. Maka hargailah sakit. Dipuji dengan sakit, alhamdulillah. Dipuji dengan sihat, alhamdulillah. Manakan jumpa ketenangan kalau tak jumpa kegelisahan. Maka Allah hadiahkan gelisah, appreciate. Ibu, saya jumpa seorang orang di penjara. Budak. Dia khatam kat penjara tu, masa tu tahun lepas saya pergi penjara. Dia khatam kat penjara 1 bulan Ramadan tu lebih daripada 5-6 kali. Saya kata, saya pun kalah dia. Saya tanya dia, hebat dia? Ustazah, saya mengambil kesempatan dari kesempitan. Duduk di penjara, terkurung. Rupanya di sebalik kesempitan itu, ada kesempatan yang Allah suruh ambil. Di sebalik ujian kesakitan yang Allah bagi, ada kesempatan yang Allah suruh kita ambil. Di sebalik ujian ibu menjadi ibu tunggal ini, ada kesempatan yang ibu kena ambil yang orang lain tak ada. Agak kesempatannya sana.
Dah sesorang je jadi bukan ibu tunggal kan, dah jadi kumpul. Ibu-ibu yang mulia, angkatlah tangan dan berdoa. Kalau rasa susah, doa pada Allah. Ya Allah, aku ni tak ada siapa nak nafkah ya Allah. Amaile, apaile, anele. Angkat tangan Tuhan, tak ada siapa nak nafkahi aku. Wahai Allah, Engkaulah rezekikan aku Tuhan. Jangan susahkan aku Allah sampai aku meminta kepada orang lain. Wahai Allah, murahkan rezeki aku ya Allah. Maka hubungan di sebalik kesempitan ini, ibu-ibu dengan Allah lebih rapat. Sebab tidak ada siapa yang boleh rezekikan kita melainkan Allah. Amma ile selalu boleh minta ke mak-maknya benda. Amma ile, ada apa? Abah ile. Adik-adik, anik pun ile selalu lagi bagi duit. Ya, lagi pun ile. Nak minta kat siapa? Allah. Ya Allah, di sebalik kesempitan ini, aku mengenal siapa yang Maha Razak. Di sebalik kesusahan ini, aku mengenal siapa yang Maha Wahhab. Wahai Allah yang Maha memberi tanpa batas. Rezekikan aku ya Allah. Jangan susahkan aku ya Allah sampai aku meminta kepada orang lain. Ya Allah, selamatkan aku daripada ujian dan fitnah ya Allah. Ya ibu tunggal ni banyak fitnah ni. Tu tak kuat. Walaupun dah tua gigi tinggal dua tumbul dia tu. Sakit pun dah dua fitnah tu. Kan? Yalah, janda duduk lah yang suka. Betul tak kuat? Baik macam betul. Jadi minta pada Allah. Di sebalik kesunyian ada ketenangan. Ambil kesempatan. Selama ni susah nak tidur, hari nak baca Quran, nak ngaji kah? Nak ngaji kah? Tak jawab, aku pergi sekolah. Dah tutup Quran. Dah suami perlu didahulukan. Ni atuk dah tak ada. Tak ada siapa dah nak minta izin. Bacalah Quran sampai subuh. Itulah kesempatan di sebalik kesempitan. Ya Allah, masa dulu Ustazah kan, saya doa tak tahu rasa uzuk itu dah. Sekarang ni menjak seseorang ni doa aku lain macam. Lain macam baru angkat tangan dah melalak dah. Ya Allah. Hilang masuk di bismillah nombor tu, keluar masuk Pakistan. Allah ya Allah. Masya-Allah ibu. Manakah mungkin kita menghargai cahaya kalau kita tak jumpa kegelapan? Manakah mungkin kita jumpa kesempatan kalau kita tak jumpa kesempitan? Mana mungkin kita menghargai kesenangan kalau kita tidak berjumpa dengan kesusahan? Maka hargailah hidup ini. Saya pernah tercipta satu lagu, masa tu Zizi main gitar. Tercipta satu lagu. Tempuhi takdir Allah, redakan apa yang ada. Jangan banyak fikir, tapi banyak zikir. Tempuhi dan bersabarlah, bahagia pasti tiba. Bahagia pasti tiba. Berehatlah bersama Khadijah. Nanti dekat syurga kita rehat betul-betul ibu. Ini baru nak nangis. Nanti dekat syurga kita rehat betul-betul ibu. Dekat dunia memang tempat ujian. Dekat syurga kita rehat. Nanti jumpa saya, Ustazah, jom sarapan sama-sama. Oh, sorry, saya sedang sarapan yang Khadijah. Ustazah, jom kita lunch. Oh, sorry, saya nak sarapan. Saya lunch dengan Asia, ada buat appointment. Ustazah, jom makan kopi pisang dengan otak. Oh, sorry, saya makan kopi pisang dengan Maryam. Jom kita dinner sama-sama. Oh, sorry, kami memang tengah ada date dinner dengan Khadijah, Asia, Maryam, Aisyah. Sorry ya, next time, okey? Okey. Berehatlah bersama Khadijah. Di mana? Di Jannah. Maka di dunia ini bersabar. Insyaallah taala. Ustazah,
kita sedikit. Lepas dia udah lah. Orang nak dengar suara dia. Kenapa? Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hargailah sesiapa pun yang bersama dengan kita hari ini. Salam kawan sebelah. Saya sayang awak. Tak Zaki tak salam. Datuk pun tak tak lagi kena salam, tak lagi fungsi. Sekali lagi, salam kawan sebelah. Ada juga. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya tak ada banyak nak cakap, tapi macam saya cakap tadi, mensyukuri nikmat Allah, syukuri walaupun sesuatu itu adalah kecil, kita perlu disyukuri sebab bila dia besar pun kita syukuri. Jadi kita sentiasa muhasabah diri untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan orang kata sentiasa berfikir yang Allah akan sentiasa bersama kita. La haula wala quwwata illa billah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu yang saya muliakan, kita dah sampai pada penghujung dia untuk kita punya slot perbincangan kita pada petang ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk, Ustazah, Ibu Ustazah dan Latif. Saya pernah panggil Ibu Ustazah. Nama baru ya? Boleh kan? Say please. Okay, saya ambil. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tutupkan sedikit dengan tak panjang, iaitu masa kita kecil-kecil dulu, mak kita, ayah kita suruh kita pergi sekolah. Betul? Pergi sekolah, dapat ilmu. Cikgu bagi ilmu, ujung tahun peperiksaan. Tapi bila kita dah masuk alam masyarakat, alam dunia ni, kita dah dewasa, kita diuji dulu, baru dapat ilmu. Jadi, apa yang tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia tempuh pada hari ini, diuji dulu, baru boleh sampaikan ilmu itu kepada anak-anak kita supaya terus jadi kuat. Saya yakin ibu-ibu mulia depan ini, ibu-ibu yang depan ada depan saya juga, para panel kita, Datuk, orang-orang yang hebat. Saya doakan semua sekali pada hari ini masuk syurga. Habis kan? Kita semua masuk syurga. Kita dimudahkan segala urusan. Allah angkat martabat kita, akan jauhkan kesusahan kita. Allah dekatkan kita dengan orang yang mulia macam depan. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih bahagian penguasa Jabatan Ahli Agama Islam menganjurkan kongres. Terima kasih para panel kita yang sudi datang. Terima kasih Datuk, kami rindu Datuk, kami sayang Datuk, Ustazah, Ibu. Dah nak sudi dah. Datuk sontok sudi, kan? Nanti kan dia ada memori dengan Datuk. Terus saya mula kerja, Datuk datang masuk Negeri 9 2018, dia buat gunting. Dia bawa gunting. Dah macam ayah-ayah dah. Dia omong, mak, ayah kau gunting. Datuk nanya ke tu? Datuk bawa gunting. Ingat kita rambut panjang, pukul tak rambut. Itu memori saya dengan Datuk, saya undur kepala. Adik itu mendatang rambut, kenangan saya dengan Datuk personal. Jadi, kita semua ada memori kita. Hari ini tuan-tuan diisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihimpunkan tak pernah pun sebelum ni duduk satu meja. Ini jadi sahabat. Doakan sahabat kita masuk syurga, nanti sahabat kita tarik kita. Kalau kita dah masuk syurga, kita doa. Sebab mak saya dia tak sekolah pandai, tapi dia doakan saya malam-malam. Dia doakan saya malam-malam. Alhamdulillah saya dapat masuk universiti. Daripada tak pandai jadi pandai, doa mak. Jadi ibu-ibu ni adalah mak saya. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, no war.